أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت واليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana telah memilih kita dari kalangan ramai hamba-hambanya untuk berkumpul di dalam sebuah tempat yang mulia, di dalam sebuah majlis yang diberkati, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sesekumpulan manusia itu berkumpul di dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah dan mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan mereka saling menghayati isi kandungan ayat Al-Quran itu, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti akan turun ke atas mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilimpahi kurniaan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikerumuni oleh para malaikat Allah. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan yang keempat yang paling istimewa, iaitu Allah akan memuji atau menyebut mereka di kalangan para malaikat Allah penduduk langit. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Dan kita mengambil kesempatan pada pagi ini menyambungi tadabbur serta penghayatan dan tafsiran ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah kamu surah Al-Baqarah. "Fa inna akhzaha barakah." Kerana sesungguhnya mengambil surah ini sebagai amalan akan membawa banyak keberkatan. Wa tarkaha hasrah, dan mengabaikan surah ini pula akan menyebabkan penyesalan. Wa la tastati'uha al-baqalah, dan yang ketiga, surah Al-Baqarah ini juga merupakan surah pendinding yang tidak dapat ditembusi oleh mana-mana ahli sihir. Dan perbahasan surah Al-Baqarah yang mana kita masih di dalam lingkungan ayat-ayat yang menceritakan mengenai sejarah golongan yang dikenali sebagai Bani Israel, yang Allah cerita mengenai golongan ini sejurus selepas kisah pertama di dalam Al-Baqarah yang menceritakan mengenai sejarah penciptaan manusia pertama yang Allah cipta dan pilih dan lantik sebagai khalifah di muka bumi, iaitu Nabi Adam AS. Jadi setelah Allah muatkan kisah Nabi Adam di dalam ayat 30 sehingga ayat 39 secara ringkas, yang Allah akan perincikan di dalam surah-surah lain, Allah ceritakan pula mengenai kisah satu golongan daripada zuriat Nabi Adam AS, iaitu Bani Israel, yang Allah kurniakan begitu banyak nikmat kepada mereka, nikmat yang besar yang tidak pernah Allah beri kepada mana-mana kaum atau umat yang lain. Dan semua nikmat itu mereka kufur dan tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kisah Bani Israel yang kita akan lihat, Allah cerita panjang bermula ayat 40 sehingga ayat 123 Al-Baqarah. Walaupun kisah mereka panjang, tetapi kalau kita dapat lihat ataupun kita tahu bagaimana Allah susun dan Allah bahagikan penceritaan kisah mereka di dalam surah Al-Baqarah, kita akan dapat melihat gambaran yang mudah dan kita akan dapat fahami dengan jelas apa yang nak disampaikan di dalam penceritaan kisah mereka yang panjang ini. Kerana semua yang Allah cerita tentang Bani Israel bermula ayat 40 hingga ayat 123 yang boleh kita bahagikan kepada 4 bahagian penceritaan. Iaitu bahagian pertama adalah mengenai bahagian pengenalan atau kita kata muqaddimah. Pengenalan umum tentang asal-usul Bani Israel dan latar belakang sejarah mereka, dan juga sedikit sebanyak mengenai sikap mereka yang kita sebagai umat Islam selepas mereka mesti mengambil pengajaran daripada apa yang Allah cerita tentang mereka. Jadi bahagian muqaddimah ini yang terkandung di awal kisah mereka pada ayat 40 sehingga ayat 48 surah Al-Baqarah. Dan bahagian kedua topik penceritaan mengenai Bani Israel adalah mengenai nikmat yang besar yang pernah Allah kurniakan kepada mereka. Terlalu banyak nikmat itu, namun Allah senaraikan antara 10 nikmat besar yang pernah Allah beri kepada mereka, seperti nikmat Allah selamatkan mereka dari Fir'aun dengan dibelahkan Laut Merah untuk mereka seberangi, lalu Fir'aun dan tenteranya pula ditenggelamkan di situ. Nikmat Allah turunkan kitab Taurat kepada mereka. Nikmat Allah ampunkan dosa sebilangan Bani Israel yang telah menyekutukan Allah dengan menyembah patung anak lembu. Nikmat Allah turunkan kepada mereka makanan dari langit, al-manna dan as-salwa. Nikmat Allah pancarkan 12 mata air dari batu yang diketuk dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Nikmat Allah naungkan al-ghamam, iaitu awan yang meneduhi mereka, melindungi daripada panas terik ketika di padang pasir. Jadi Allah akan cerita antara 10 nikmat besar di bahagian kedua, iaitu sekitar ayat 49 sehingga ayat 61 Al-Baqarah. Adapun bahagian ketiga penceritaan kisah sejarah Bani Israel adalah berkaitan perjanjian Allah dengan Bani Israel, yang mana Allah tuntut daripada Bani Israel begitu banyak janji yang telah mereka buat sejak zaman Nabi Musa alaihissalam sehingga ke zaman diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara janji yang paling utama, yang paling besar itu adalah janji yang setiap Nabi dan Rasul mereka telah berpesan dan berwasiat sebelum wafat. Setiap Nabi Bani Israel sebelum wafat akan pesan kepada kaum mereka supaya kalau muncul Nabi yang terakhir nanti dan mereka Bani Israel masih wujud, masih ada, masih hidup, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Hendaklah kamu Bani Israel yang masih hidup, hendaklah kamu beriman dengan Nabi itu dan menjadi pengikut penyokong kepada Nabi tersebut. Jadi itu setiap Nabi Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua Nabi Bani Israel sebelum wafat akan pesan kepada umat mereka supaya beriman dengan Nabi terakhir jika sempat bertemu dengannya. Namun bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah diutus Allah dan berhijrah ke Madinah, di mana di Madinah itu ada orang Yahudi Bani Israel, mereka menjadi orang yang pertama yang memusuhi dan menentang Nabi ini, bukan menjadi orang pertama yang beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahagian ketiga, iaitu bahagian perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, adalah yang terkandung sekitar ayat 62 sehingga ayat 101 Al-Baqarah. Dan bahagian keempat, iaitu bahagian terakhir, adalah yang Allah ceritakan pula mengenai
perkara ataupun punca yang menghalang Bani Israel daripada beriman. Yang mana kita tahu kalau yang enggan beriman itu adalah bangsa Arab. Abu Jahal, Abu Lahab, apa semua ni ketika mereka menentang Nabi dan enggan beriman, itu perkara yang memang boleh dijangkakan sejak awal lagi. Sebab orang Arab ketika itu adalah masyarakat yang jahiliyah. Mereka tak tahu apa-apa tentang ramalan kemunculan Nabi ini. Nabi yang berbangsa Arab itu, Nabi sendiri dapat wahyu dalam keadaan mengejut dan terkejut. Nabi tak pernah sangka akan dapat wahyu, akan dilantik jadi Nabi jadi Rasul. Malaikat Jibril datang mengejut, bagi tahu pada Nabi, turunkan ayat Al-Quran dan lantik baginda menjadi Rasul. Dan orang Arab di Mekah ketika itu pun, ketika Nabi berdakwah kepada mereka, mereka pun terkejut. Ni siapa ni? Bawa agama baru, bawa ajaran yang bertentangan dengan nenek moyang kita, semata-mata kerana ajaran dia bertentangan dengan nenek moyang. Betul tak betul, kita tak tahu, kita tak baca kitab, kita tak ada ilmu, kita lawan sahaja habis-habisan. Jadi bangsa Arab mereka menentang kerana mereka jahiliyah, mereka tidak ada ilmu. Berbeza dengan Bani Israel, mereka menentang sebab mereka tak tahu itu adalah Nabi ke. Mereka dah tahu. Bahkan bila pertama kali mereka melihat Nabi SAW setelah tiba ke Madinah, mereka dapat cam dan kenal pasti Nabi itulah yang diceritakan Allah di dalam kitab Taurat mereka. Mereka kenal Nabi ini lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Jadi orang yang baca sejarah Bani Israel daripada topik pertama, mukaddimah tentang mereka, topik kedua, nikmat Allah bagi pada mereka, topik ketiga tentang perjanjian Allah dengan mereka, orang tertanya, apa yang susah sangat Bani Israel nak beriman? Mereka dah ada ilmu, mereka dah baca kitab, mereka dah kenal Nabi ini, kenapa tidak beriman lagi? Jadi Allah akan terangkan di bahagian keempat nanti sekitar ayat 102 sehingga 123 Al-Baqarah. Allah terangkan apa dia punca-punca yang menghalang Bani Israel daripada beriman. Antaranya dua punca utamanya adalah, pertama sifat sombong dan yang kedua dengki, hasad. Yang mana dua sifat inilah yang telah menghalang iblis dahulunya daripada patuh kepada perintah Allah untuk sujud dan tunduk dan merendah diri kepada Nabi Adam AS. Jadi dua sifat ini, sombong dan hasad dengki, yang membinasakan iblis bila menjangkiti manusia seperti Bani Israel, juga telah membinasakan mereka. Ilmu mereka yang banyak itu tidak berguna langsung, tidak bermanfaat di sisi Allah kerana dengki dan sombong telah menghalang mereka daripada beramal dengan ilmu yang pernah Allah berikan, kurniakan kepada mereka. Jadi daripada empat bahagian atau empat topik penceritaan sejarah Bani Israel ini, yang mana kita telah telusuri banyak daripadanya, kita telah telusuri ayat-ayat daripada topik pertama, mukaddimah sejarah Bani Israel ayat 40 hingga 48. Dan juga kita telah telusuri satu persatu ayat daripada topik kedua berkaitan nikmat-nikmat Allah yang besar yang dikurniakan kepada Bani Israel. Dan kemudian kita telah masuk pula pada bahagian ketiga. Topik ketiga sejarah Bani Israel ayat 62 sehingga ayat 101 berkaitan dengan janji Allah dengan Bani Israel, yang mana bahagian ketiga ini juga adalah satu bahagian penceritaan yang sangat panjang, kerana Allah akan muatkan banyak kisah-kisah dan cerita yang menarik di dalamnya. Ada antaranya yang kita mungkin pernah dengar, kita biasa dengar, dan ada antaranya yang mungkin kali pertama kita akan dengar. Jadi bahagian ketiga ini, yang mana kita masih di bahagian awalnya, kita telah berhenti pada pertemuan yang lalu pada ayat yang ke-62 dan ayat 64 Al-Baqarah. Kita dah berhenti pada pertemuan lalu ayat 64 Al-Baqarah, dan kita akan sambung pada ayat 65 dan ayat 66. Dua ayat ini Allah akan ceritakan tentang satu kisah yang mungkin kita dah tahu dan kita biasa dengar sejak dari kecil lagi, iaitu yang dikenali sebagai kisah hari Sabtu.
Hari ni hari apa? Ahad. Semalam Sabtu. Kisah hari Sabtu yang kita tahu berkaitan dengan Bani Israel yang Allah uji mereka dengan apa? Dengan larangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Jadi kisah ini Allah cerita secara ringkas sahaja di dalam surah Al-Baqarah dalam 2 ayat sahaja. Ayat 65 dan ayat 66. Yang mana Allah perincikan di dalam ayat-ayat lain seperti di dalam surah Al-A'raf yang kita akan lihat sedikit nanti. Jadi kita lihat dahulu firman Allah pada ayat 65 Al-Baqarah. Sebelum kita tengok huraian dan perinciannya di surah Al-A'raf. Allah berfirman, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Allah berfirman mafhumnya, dan sesungguhnya kamu, yakni Bani Israel, dan sesungguhnya kamu benar-benar telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang telah melanggar larangan pada hari Sabtu. Lalu kami pun berfirman kepada mereka, yakni mereka nenek moyang Bani Israel yang melanggar larangan itu, kami berfirman kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kamu kera-kera yang hina. Lalu Allah berfirman lagi pada ayat 66, فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan bagi orang-orang yang zaman kemudiannya. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan juga sebagai suatu pengajaran, peringatan bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Jadi ayat 65 dan ayat 66 Al-Baqarah ni Allah tak cerita huraian yang panjang tentang kisah hari Sabtu yang melibatkan Bani Israel. Allah cerita umum sahaja. Pada ayat 65 Allah beritahu tentang apa yang ditimpakan kepada mereka akibat pelanggaran larangan tersebut. Iaitu bila mereka langgar larangan menangkap ikan pada hari Sabtu, Allah timpakan azab sebelum akhirat lagi, di dunia lagi, iaitu mereka diubah menjadi kera yang hina. Itu pada ayat 65. Lalu ayat 66 Allah ceritakan pula apa dia hikmah dan tujuan di sebalik Allah ceritakan kisah dan peristiwa ini kepada umat manusia secara umum dan kepada umat Islam secara khusus. Jadi kisah ini Allah sendiri huraikan dengan sedikit terperinci di dalam surah Al-A'raf ayat yang sekitar ayat yang ke-163. Kita boleh tengok secara ringkas pada ayat 163, beberapa ayat sampai sekitar ayat 165. Sekitar 3-4 ayat macam tu. Surah Al-A'raf pada surah yang ke-7 tak silap. Okey, surah Al-A'raf surah yang ke-7. Yang mana Allah berfirman di situ, kita akan tengok sebagaimana dalam surah Al-Baqarah tadi ada perkataan apa? As-Sabt. Iaitu hari Sabtu. Wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Demikian juga dalam surah Al-A'raf ayat 163 ni kita akan tengok akan berulang lagi perkataan As-Sabt, hari Sabtu. Nak bagi tahu ini kisah yang sama. Jadi Allah berfirman pada ayat 163 surah Al-A'raf. Allah berfirman, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr." Allah berfirman, dan bertanyalah kepada mereka. Allah kata pada Nabi SAW, cuba tanya pada Bani Israel tentang kisah ni. Nescaya mereka akan mengakuinya. Sebab ini adalah kisah yang memang orang kata diwarisi turun-temurun oleh Bani Israel sejak dahulu lagi sampailah ke cucu cicit mereka. Jadi Allah kata, was'alhum, cuba tanya mereka kepada Bani Israel itu. Tanya apa? Anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Tanya mereka tentang kisah penduduk yang mereka tinggal di persisiran pantai, di tepi laut.
Kenapa dengan mereka? Allah berfirman, "Idh ya'duna fis sabti." Ketika mana mereka melanggar larangan Allah pada hari Sabtu. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut juga tentang larangan hari Sabtu. Tapi Allah tak perincikan larangan apa. Larangan hari Sabtu tu larangan apa? Larangan main bola ke? Larangan tidur dalam kuliah ke? Hari Sabtu tak boleh tidur, hari Ahad tak pun boleh. Atau larangan apa ni? Contoh. Jadi apa dia larangan apa sebenarnya? Tak ada sebut dalam Al-Baqarah sebab ringkas sahaja. Lalu Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf, larangan itu adalah apa? Ya'duna fis sabti. Mereka langgar larangan hari Sabtu. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Iaitu ketika mana pada hari Sabtu itu akan datang ikan yang begitu banyak ke tepi laut, ke persisiran pantai. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Sedangkan pada selain hari Sabtu pula tidak ada ikan atau tidak banyak ikan yang datang ke tepi pantai. Jadi Allah uji Bani Israel dengan ujian apa? Allah uji mereka agar tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu. Dan dibenarkan tangkap ikan pada hari selain hari Sabtu. Yang membuat keimanan Bani Israel tergugat apa? Iaitu mereka tengok hari Sabtu lah hari yang paling kita nak dapatkan hasil yang paling banyak. Tuhan tak bagi tangkap ikan pada hari itu. Hari lain bukan kata tak ada hasil, tapi tidak sebanyak yang pada hari Sabtu. Jadi tujuan Allah larang ni saja-saja ke nak permainkan mereka, nak bagi hidup mereka susah, nak bagi mereka mati kelaparan ke? Tidak. Tujuannya sekadar nak menguji mereka sahaja. Allah berfirman akhir ayat itu, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Jadi Bani Israel, Allah uji mereka tak boleh tangkap ikan hari Sabtu bukan sebab tak nak bagi mereka jadi orang kaya. Bukan sebab Allah nak bagi mereka mati kelaparan, bukan nak sempitkan rezeki mereka. Tak, Allah itu Maha Pemurah. Tapi semata-mata Allah nak uji Bani Israel, nak uji keyakinan dan tawakal dan kepercayaan mereka yang memberi rezeki itu adalah siapa. Orang masa kadang-kadang ketika dia orang biasa, dia tak banyak duit, dia masih syarikat dia tak maju sangat apa, dia berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, dia yakin Allah pemberi rezeki. Tapi bila masa Allah bagi banyak limpah kurnia dan kekayaan kepada dia, dia rasa dia punya bisnes ni dah maju apa semua, dia boleh jatuh ke satu tahap di mana dia rasa bisnes dia inilah punca dan sumber rezeki dan segala pendapatan kekayaan dia daripada bisnes ni. Dan dia rasa tanpa bisnes dia ni, tanpa syarikat dia ni, tanpa dia punya pekerjaan ni, dia takkan boleh hidup. Dia dah terlupa yang bagi dia makan adalah siapa? Allah Ta'ala. Jadi Bani Israel ini dahulunya sebelum mereka tinggal di kawasan tepi pantai itu, mereka hidup berpindah randah tanpa sumber pendapatan yang baik, tanpa kekayaan dan sebagainya. Lalu Allah bagi mereka satu kawasan yang sangat banyak limpah kurniaan. Lalu mereka dapat kumpul kekayaan yang begitu banyak, hasil yang hebat di tepi pantai itu. Lalu Allah nak uji mereka. Mereka punya kebergantungan dalam rezeki ni. Mereka masih lagi yakin Allah lah pemberi dan penjamin rezeki ke, atau laut itu yang memberi rezeki pada mereka. Kepercayaan mereka. Jadi kalau Bani Israel, mereka yakin dan percaya dan beriman bahawa Allah lah yang bagi rezeki pada kita di tepi laut ni, bukan laut ni yang bagi rezeki pada mereka. Kalau mereka yakin dan percaya dan tawakal kepada Allah, maka apa sahaja perintah atau larangan Allah, Allah bagi tangkap ikan ke tak bagi tangkap ikan, nak takut apa? Kita takkan mati kelaparan pun kalau Allah tak bagi tangkap ikan hari Sabtu, sebab yang bagi kita makan bukan laut ni tetapi Allah. Tapi Bani Israel kita akan tengok bila Allah larang mereka tangkap ikan hari Sabtu, mereka dah takut.
Mereka kata, tak boleh tangkap ikan. Dah tu kita nak makan apa? Nak makan beruk. Bukan ada beruk ke sini. Kita nak makan apa? Kita akan mati kelaparan apa semua. Sebab mereka dah mula sangka yang bagi mereka makan adalah laut itu. Kalau tak boleh turun laut hari Sabtu, kita tak boleh makan, kita akan mati kelaparan. Siapa nak tanggung kita? Mereka lupa yang bagi mereka makan selama ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah pun berfirman, dalam ayat-ayat lain Allah perincikan lagi, tapi kita ambil perincian di bahagian surah Al-A'raf ini. Jadi Bani Israel, bila Allah turunkan larangan ini untuk uji mereka, siapa yang sanggup bersabar dan dia memang tak akan mati kelaparan, dan siapa yang akan langgar larangan ini. Bani Israel terbahagi kepada 3 golongan. Bila Allah larang mereka jangan tangkap ikan hari Sabtu, ada 3 golongan Bani Israel, mereka berpecah. Satu golongan, mereka taat kepada larangan Allah ini. Mereka kata, dah kita ni selama dulu kita hidup susah, tapi Tuhan bagi makan juga. Lepas tu Tuhan bagi hidup senang kat tepi pantai ni, kita dapat makan juga. Dan sekarang Tuhan uji kita dengan larangan tak boleh tangkap ikan hari Sabtu, nescaya Tuhan yang akan bagi kita makan juga, bukan laut ni. Jadi golongan pertama ni mereka taat kepada Allah dan mereka tidak langgar larangan tersebut. Satu golongan lagi, mereka rasa tak boleh hidup. Rasa tak boleh hidup kalau tak tangkap ikan hari Sabtu. Jadi golongan kedua ini mereka pun melanggar larangan tersebut tetapi dengan hilaf. Sebab mereka tahu kalau kita langgar terang-terangan, nanti Nabi kita marah kita, nanti orang lain cakap apa pada kita, kita turun laut, nanti orang ambil gambar kita, lepas tu viral, lepas tu semua netizen marah kita, tak boleh lah. Jadi mereka kata kita cuba cara ikut pintu belakang lah. Apa dia? Mereka kata kita jangan turun ke laut hari Sabtu, kita buat apa? Kita pasang siap-siap apa benda, bukat ke jala apa semua tu, kita pasang siap-siap sebelum hari Sabtu. Kita pasang hari Jumaat sebelum terbenam matahari, sebelum masuk malam Sabtu. Lepas tu kita biar je. Kita jangan kacau, kita tak usik apa, kita tak turun ke laut pada hari Sabtu. Kita buat apa? Kita tunggu sampai hari Ahad. Jadi bila dah tiba hari Ahad, mereka pun turun ke laut dan mereka pun angkut hasil yang mereka telah tunggu selama sehari itu. Jadi bila orang tanya pada mereka, hari Ahad mereka turun ke laut, mereka angkut hasil yang banyak. Orang lain yang taat pada larangan ini, yang dia tak pasang apa-apa pada hari Jumaat sebelum Sabtu tu, dia orang tengok, pasal apa dia orang punya hasil tangkapan hari Ahad tu banyak? Aku tangkap hari Ahad juga tapi sikit. Baru tahu rupa-rupanya mereka buat hilah. Walaupun secara zahirnya nampak mereka turun laut hari Jumaat dan hari Ahad. Hari Sabtu mereka kata kami tak turun ke laut. Cuba tengok kami punya, tengok dekat pantai tak ada pun kami punya tapak kaki. Tengok kami punya My Sejahtera, tak ada pun kami masuk daftar masuk, masa ada My Sejahtera lah. Daftar masuk dekat pantai ni apa semua, scan apa, tak ada. Kami clean, sejarah kami okey apa semua. Jadi mereka kata kami tak tangkap ikan hari Sabtu. Walaupun secara zahirnya mereka nampak macam tak langgar larangan tu, sebab mereka tak turun laut hari Sabtu. Tapi realiti hakikatnya mereka, hasil yang mereka dapat tu, ikan yang mereka dapat tu, ikan hari apa punya? Hari Sabtu. Bukan hari Jumaat punya ikan dan bukan hari Ahad punya ikan. Mereka punya ikan yang hasil mereka dapat tu adalah ikan pada hari Sabtu. Jadi ni golongan kedua. Golongan yang mereka langgar larangan, tak cukup dengan langgar larangan, mereka main hilah nak cuba tipu Tuhan dan tipu manusia. Ni golongan kedua. Golongan ketiga siapa? Golongan ketiga nanti kejap. Kita tengok bila golongan pertama yang taat pada larangan ni, mereka tak buat apa-apa. Langgar secara terang-terangan tidak, langgar ikut pintu belakang pun tidak. Golongan pertama. Bila golongan pertama nampak apa yang dilakukan oleh golongan kedua tadi, mereka langgar larangan tapi dengan cara yang halus. Jadi golongan pertama ni dia pergi tegur golongan kedua. Kata kamu ni tak takut pada Tuhan, kamu ingat boleh tipu Tuhan ke? Ingat Tuhan tak tahu ke ikan yang kamu dapat tu ikan hari Sabtu? Tak takut azab menimpa kamu ke?
Golongan kedua memang tak dengar nasihat, tak apalah, memang ada degil keras kepala hati batu. Masalah yang lebih berat adalah golongan ketiga. Golongan ketiga ni, dia nak kata macam golongan pertama tak sangat, macam golongan kedua pun tak sangat. Sebab apa? Golongan ketiga adalah golongan yang dia juga taat kepada larangan ini. Golongan ketiga, dia tak tangkap ikan dari Sabtu, dia bersama dengan golongan pertama. Tak tangkap ikan, taat juga. Dia tak main tipu, tak main hilang, tak ikut pintu belakang. Cuma golongan ketiga ni, bila golongan kedua langgar larangan, golongan ketiga ni tak nasihat dan tegur mereka. Tak apa lagi. Yang lebih mendukacitakan bila mana golongan pertama yang taat tadi menegur golongan kedua, golongan ketiga datang pergi tegur siapa? Tegur golongan pertama. Nampak tak pusing-pusing macam cerita tiga segi kan? Kan golongan pertama taat pada larangan ni, mereka buat apa? Mereka pergi nasihat golongan kedua yang langgar larangan ni dengan helah tadi. Golongan ketiga okey dah, taat pada larangan, tak langgar. Tapi masalahnya daripada dia join golongan pertama menasihati golongan kedua yang langgar larangan tadi, golongan ketiga tengok golongan pertama ni apalah sibuk-sibuk pergi nasihat golongan kedua yang langgar larangan tadi. Biar je lah dia orang nak buat, biarkan dia orang, kalau Allah turun azab kena kat dia orang, kita tak ada kaitan. Jadi masa golongan pertama datang pergi nasihat golongan kedua, golongan kedua tak dengar nasihat, tiba-tiba golongan ketiga datang dari arah sana. Golongan pertama tengok, bagus, ada orang nak datang tolong aku, nasihat dia orang. Tiba-tiba golongan ketiga datang, bukan nasihat golongan kedua, pergi nasihat golongan pertama. Kata apa? Korang ni tak ada kerja lain, pergi nasihat dia orang yang memang Allah nak binasakan, biar je, tak payah kacau. Korang dah elok-elok solat, pergi solat, tak payah sibuk urusan orang lain. Jadi itu bagaimana golongan pertama menasihati golongan kedua, lalu golongan ketiga menasihati golongan pertama, bukan menasihati golongan kedua. Jadi takut kita pening-pening pertama, kedua, ketiga apa benda ni. Baik aku tidur je, dah pening pusing-pusing kan. Jadi tak apa, tu kita nampak gambaran umum dulu. Sebab Allah akan cerita ni dalam ayat ni, jadi kita nampak gambaran dia. Nanti kita baca ayat ni kita tak pening lagi. Jadi Allah berfirman, Allah ringkaskan apa yang kita cerita tadi. Allah berfirman, bila mereka dah langgar larangan tu dan golongan pertama menasihati golongan kedua, Allah fokuskan penceritaan pada golongan ketiga. Yang menasihati golongan pertama, kenapa sibuk dengan kerja orang lain, buat kerja kamu je lah. Jadi Allah berfirman, hujan kau? Lagi sedap tidur. Kena cepat habis. Tidak. Dah sejuk aircon. Okey, jadi kita sama sikit. Allah berfirman ayat 64 ni, wa iz qalat ummatum minhum. Allah berfirman, dan ingatlah ketika satu golongan di antara mereka berkata. Ada satu golongan berkata untuk menasihati. Kita ingat golongan pertama yang menasihati golongan kedua, tak. Ni Allah nak cerita tentang golongan ketiga yang menegur golongan pertama, kenapa sibuk nasihat orang lain? Jaga kamu punya kerja sendirilah. Dah solat, hidup solat aja, tak payah sibuk orang lain. Jadi Allah kata golongan ini, ummatum minhum, berkata segolongan di antara mereka, iaitu golongan ketiga tu, mereka kata, lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum au mu'azzibuhum azaban syadida. Golongan ketiga kata pada golongan kedua, mengapa kamu sibuk menasihati sekumpulan manusia yang Allah memang akan binasakan mereka dan mengazab mereka dengan azab yang berat. Mana golongan ketiga ni dahlah abaikan tanggungjawab menasihati saudara mereka. Tapi mereka pula buang masa menasihati saudara yang tak lakukan kesalahan, yang lakukan kebaikan. Jadi golongan pertama yang nasihat golongan kedua tadi, bila dipertikaikan oleh golongan ketiga, golongan pertama jawab apa? Qalu. Ni golongan pertama jawab. Mereka kata qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka bagi tahu dua sebab kenapa mereka menasihati golongan ini, walaupun nampak macam mereka ni jenis keras kepala, tak boleh dengar nasihat.
Golongan pertama dan golongan ketiga, dua-dua ni kenal betul dengan perangai golongan kedua, iaitu keras kepala, degil, tak suka dengan nasihat. Golongan pertama yang tahu golongan kedua ni keras kepala, tetap nasihat. Dan golongan ketiga yang memang tahu golongan kedua ni keras kepala, tanyalah kat golongan pertama, korang tahu kan dia orang ni keras kepala, nasihat buat apa, biar je. Jadi yang golongan pertama yang menasihati ni tanya, bagi tahu apa sebab kita nasihat mereka walaupun kita rasa mereka ni tak akan dengar nasihat. Sebab tujuan kita menasihati dan sampaikan teguran, tujuan utama bukan nak mereka berubah jadi orang baik. Nak ubah dia orang jadi orang baik itu kerja siapa? Kerja Tuhan, bukan kerja kita. Habis kalau dah macam tu, tegur buat apa? Mereka kata, ma'ziratan ila rabbikum. Kami tegur mereka sebagai jawapan kami sediakan depan Tuhan. Ada sebahagian terjemahan kata sebagai melepaskan diri. Maknanya nanti kalau golongan yang Allah murka, yang langgar larangan tu, kalau hari akhirat Tuhan tanya pada mereka, kenapa kamu langgar larangan tu? Kan aku dah cakap jangan langgar larangan, jangan masuk pantai hari Sabtu. Golongan kedua boleh bagi alasan kata kami terlupa. Jadi Allah akan tanya, tak ada siapa ingatkan kamu ke? Tak ada. Golongan pertama, golongan ketiga semua buat hak masing-masing, solat ke masjid, iktikaf, tak ingatkan kami terlupa. Jadi Allah akan kata, golongan pertama, ketiga, kamu tak nampak ke mereka turun ke pantai, kamu pun lebih kurang sama, aku azab kamu semua. Jadi golongan pertama kata, kami tegur ni pertama sekali bukan sebab nak mereka berubah. Ubah mereka tu bukan kerja kami, tu kerja Tuhan. Kerja kami apa? Sebagai ma'zirah. Ma'zirah ni bahasa Melayu pun ambil daripada bahasa Arab, kita sebut keuzuran. Maksudnya kalau Tuhan tanya, golongan pertama kamu buat apa masa golongan kedua langgar larangan, kami akan kata, Tuhan kami dah tegur, kami dah buat kerja kami, mereka yang tak nak terima teguran. Jadi kami selamat, kami lepas daripada azab dan kemurkaan Tuhan. Jadi itu pertama sekali, mereka kata ma'ziratan, supaya Tuhan tanya, kami ada jawapan. Nanti kalau kamu golongan ketiga, Tuhan tanya, kamu golongan ketiga, kamu tak tegur ke golongan kedua tu, kamu akan jawab, kami busy tegur golongan pertama yang menegur golongan kedua. Jadi itu pertama, tujuan kita menegur dan berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang kita rasa aku nasihat dia pun tak ada guna, lantak dia lah, dia nak hidup macam mana, nak datang masjid ke tak nak masjid, nak mengaji ke tak mengaji, tak. Kita punya kerja bukan ubah orang tu jadi baik. Kerja kita hanya nasihat sahaja, yang ubah dia adalah Tuhan. Dia berubah, tak berubah, itu kerja Tuhan. Kerja kita adalah supaya kita ada jawapan depan Tuhan hari akhirat. Tuhan tanya, kau dah nasihat dia ke ataupun tidak? Sebab dia boleh buat alasan, kata Tuhan, aku jiran dengan dia, tapi dia setiap hari pergi masjid, dia tak pernah ajak aku pergi masjid. Kalau dia ajak, mesti aku dapat semangat, motivasi, aku akan ikut dia. Jadi itu yang Allah tekankan di sini. Okey. Jadi bila mana tu pertama, mereka kata ma'ziratan. Pertama sebagai alasan supaya kami lepas bila Tuhan tanya kami. Itu pertama. Dan yang kedua, wala'allahum yattaqun. Yang kedua, barulah mudah-mudahan mereka bertakwa. Makna walaupun kita rasa mereka ni macam takkan dengar nasihat langsung, tapi mana tahu kot-kot Tuhan nak bagi hidayah kepada mereka melalui teguran kita, kot-kot boleh tertanam takwa dalam hati mereka, mereka berubah jadi orang baik. Kita tak tahu. Jangan kita tengok orang ni macam ni, kita rasa tak boleh pakai ni. Setiap kali kuliah dia paling tidur sekali. Kita jangan anggap macam tu. Kita nasihat sahaja, mana tahu dia orang paling teruk hari ni, esok lusa tiba-tiba dia jadi orang yang paling baik di antara semua manusia. Jadi itu dua tujuan kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama sebagai berlepas diri daripada soalan Allah di hari akhirat, ma'ziratan, keuzuran. Dan yang kedua, wala'allahum yattaqun, dengan harapan mungkin mereka akan terbuka hati untuk menerima nasihat dan teguran dan hidayah. Okey, bila tiga golongan ni Allah dah bagi tahu tentang yang pertama dan kedua dan ketiga, lalu Allah cerita pula apa yang berlaku setelah tu. Bila golongan kedua abaikan nasihat golongan pertama, dan golongan ketiga menegur golongan pertama yang menegur golongan kedua, Allah berfirman pada ayat seterusnya, ayat 165, falamma nasu ma zukiru bihi
anjayna allazina yanhauna 'anis su' wa akhadna allazina zalamu bi'azabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ayat 165 ni Allah bagi tahu kesudahannya apa? Yang melanggar larangan tu akan ditimpa azab. Apa azab tu? Allah akan sebut pada ayat 166, iaitu yang diubah, ditukar jadi kera tu. Tapi kita tengok ayat 165 Allah bagi tahu falamma nasu. Lalu tatkala mereka telah lupakan, mengabaikan, tidak hiraukan, tidak pedulikan peringatan yang golongan pertama sampaikan pada golongan kedua. Golongan kedua abaikan nasihat itu mentah-mentah. Allah buat apa? Allah kata anjayna. Allah nak turunkan azab. Okey. Allah turunkan azab pada satu tempat yang sama. Golongan pertama dan kedua dan ketiga, tiga-tiga ni duduk kat tempat yang sama. Duduk di kawasan yang sama, bandar sama, kampung sama, tepi laut yang sama. Jadi bila Allah turunkan azab, adakah semua tiga-tiga ni kena? Atau salah satu sahaja golongan yang langgar larangan sahaja kena? Siapa yang kena? Allah sebut. Allah kata anjayna. Kami pun selamatkan. Siapa yang terselamat daripada azab? Allazina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan daripada azab itu siapa? Orang-orang yang mencegah daripada perbuatan buruk itu. Maknanya golongan mana yang selamat? Golongan pertama yang menegur, yang ni confirm selamat. Tuhan cakap mereka Allah selamatkan. Mereka tak kena azab yang Allah turunkan. Golongan pertama selamat. Lepas tu wa akhadna. Kami timpakan azab kepada siapa? Allazina zalamu. Kami timpakan azab kepada orang-orang yang berlaku zalim, yang melanggar larangan pada hari Sabtu tersebut. Kami timpakan dengan azabin ba'isin bima kanu yafsukun, dengan azab yang berat kerana mereka melakukan kedurhakaan. Ayat ni Allah sebut kesudahan golongan pertama yang selamat dari azab, dan kesudahan golongan kedua yang langgar larangan ditimpa azab. Dan Allah tak cerita detail apa yang berlaku pada golongan ketiga. Golongan ketiga, mereka seperti golongan pertama selamat juga dari azab ke, ataupun mereka bersama golongan kedua ditimpa azab. Allah tak beritahu. Jadi bila Allah tak sebut secara jelas, para ulama tafsir ada berbeza tafsiran, khilaf pendapat. Ada para ulama tafsir kata golongan ketiga yang mereka ini Allah juga selamatkan mereka. Sebab apa? Sebab mereka tidak melanggar larangan. Sebab Allah kata Allah cuma akhazna. Kami timpakan azab pada orang-orang yang zalim, yang langgar larangan itu. Jadi ulama tafsir sebahagian yang kata golongan ketiga juga selamat. Tak ditimpa azab, tak diubah jadi kera sebab mereka tak langgar larangan hari Sabtu. Namun sebahagian ulama tafsir kata tak. Nampak macam golongan ketiga juga ditimpa azab, tak selamat. Sebab apa? Sebab yang Allah sebut dekat sini, yang Allah selamatkan siapa? Yang tak langgar larangan? Bukan. Allah kata anjayna, kami selamatkan allazina, orang-orang yang yanhauna, orang-orang yang lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang menegur itu yang Allah selamatkan. Maknanya yang tak menegur tak selamat. Jadi tujuan Allah samar-samarkan nasib dan kesudahan golongan ketiga. Ada ulama kata dia orang ni nampak macam selamat sebab dia orang tak langgar larangan hari Sabtu. Ada yang kata tapi aku rasa nampak macam ayat ni kata mereka tak selamat sebab mereka tak laksanakan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar. Tujuan Allah tidak cerita detail tentang golongan ketiga sebab apa? Supaya kita ambil pengajaran. Agak-agak kalau kita dalam situasi ni agak-agak lagi selamat, kita nak jadi seperti golongan pertama ke golongan ketiga? Nak jadi macam golongan ketiga, kerja mudah, tapi ada kemungkinan mungkin selamat dan mungkin kena azab sama dengan golongan kedua. Jadi yang pilihan terbaik adalah kita jadi seperti golongan pertama yang ambil jalan paling selamat, laksanakan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar, confirm Allah selamatkan bila mana azab itu datang. Sebab dalam ayat yang lain juga dalam surah Al-A'raf nanti kita akan tengok bila mana Allah berfirman wattaqu
fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Allah berfirman, dan jagalah kamu dengan satu azab musibah yang bila Allah turunkan kepada penduduk suatu negeri itu bukan hanya menimpa mereka yang langgar larangan Allah sahaja, tapi seluruh penduduk tu kena. Kenapa? Sebab yang langgar larangan tu dah memang Allah murka, dan lebih Allah murka bila yang lihat depan mata tak rasa apa dan tidak mencegah kemungkaran berlaku. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi SAW cerita tentang penduduk sebuah negeri, yang mana semua penduduk sebuah negeri tu ramai di antara mereka ataupun semua mereka lakukan kemungkaran dan langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah pun hantar malaikat untuk binasakan penduduk negeri itu. Lalu bila malaikat datang bawa azab, nak timpakan azab taufan ke ataupun tsunami ke apa benda ke, malaikat nak timpakan azab, tiba-tiba malaikat teragak-agak. Malaikat balik jumpa Tuhan. Tuhan kata, kenapa tak timpakan azab lagi? Lalu malaikat kata, tadi aku nak timpakan azab, tiba-tiba aku baru perasan masih ada seorang lelaki yang sedang mendirikan salat di rumahnya. Dia tidak bersama dengan kaumnya lakukan kemungkaran maksiat semua. Jadi malaikat kata mungkin kita lupa nak bagi warning pada dia keluar awal-awal sebelum azab menimpa apa semua. Jadi malaikat kata ni ada seorang lagi, ni orang baik ni, dia tak lakukan kemungkaran, macam mana nak timpakan azab? Jadi Allah kata timpakan azab dengan dia sekali satu. Sebab apa? Yang lakukan kemungkaran maksiat tu dah satu hal, yang dia duduk solat seorang-seorang kat rumah, kenapa dia tak pedulikan kaumnya yang jauh daripada Allah Ta'ala? Jadi bila azab tu datang, semua sekali kena, yang taat kepada Allah, yang tidak pedulikan kaumnya yang lakukan maksiat dan kemungkaran itu. Jadi itu azab dunia bila timpa semua orang kena, sekalipun dia hari akhirat Allah akan asingkan. Mana yang taat, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga, dan yang lakukan kemungkaran sahaja yang akan dimasukkan ke dalam azab siksaan api neraka. Jadi ayat terakhir ni Allah berfirman pada ayat 166 surah Al-A'raf ni, sebelum kita balik pada surah Al-Baqarah, Allah berfirman falamma atau ammanuhu. Allah bagi tahu pula apa dia bentuk azab yang Allah timpa kepada mereka. Kita akan tengok penjelasannya dalam surah Al-Baqarah. Lalu tatkala mereka berlaku sombong takabur, mana orang duk tegur mereka, golongan kedua kata apa? Kamu golongan pertama apa sibuk-sibuk tegur kami? Cubalah jadi macam golongan ketiga, buat hal sendiri aja, tak tegur kami langsung. Jadi Allah kata qulna lahum, kami pun berfirman kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera-kera yang hidup. Jadi ni yang Allah cerita perincian sedikit dalam surah Al-A'raf, dan kita balik, kita tengok sikit pada surah Al-Baqarah. Ingat kata Ustaz kata kita balik, habis kuliah balik rumah, rupanya balik pada surah Al-Baqarah, bukan balik rumah. Surah Al-Baqarah ni kita dah faham apa yang Allah cerita dalam surah Al-A'raf. Jadi dua ayat dalam surah Al-Baqarah ni kira ringkasan, dan kita boleh jadikan sebagai rumusan sahaja. Jadi Allah berfirman tadi pada surah Al-Baqarah ayat 65, wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti, dan demi sesungguhnya kamu benar-benar tahu, kamu Bani Israel tahu sejarah nenek moyang kamu, sebilangan dari kamu Bani Israel yang melanggar larangan pada hari Sabtu, larangan menangkap ikan yang Allah cerita dalam surah Al-A'raf. Lalu Allah berfirman faqulna lahum, kami pun berfirman kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hidup. Pertanyaan yang kadang-kadang terlintas, bila Allah murka pada mereka, kenapa Allah ubah mereka jadi kera? Kenapa tak ubah jadi kucing ke? Comel sikit. Atau jadi dinosaur ke? Atau jadi apa-apa makhluk lain, gajah ke, beruk ke? Kenapa kera? Dan kebiasaannya kita akan tengok orang bila dia lakukan sesuatu kesalahan, azab yang menimpanya biasanya akan mirip dengan bentuk perbuatan yang dia lakukan. Kita tengok di sini, Bani Israel yang langgar larangan ni, mereka langgar larangan pada hari Sabtu, mereka langgar larangan tangkap apa? Tangkap ikan ke tangkap kera? Mereka langgar larangan tangkap ikan. Jadi bila Allah timpakan azab, kenapa bukan mereka diubah jadi ikan? Mereka diubah jadi ikan, masuk dalam akuarium, jadi perhiasan ataupun orang lain boleh makan.
Kenapa diubah jadi kera bukan jadi ikan? Sebab apa? Sebab Allah nak tunjukkan sebab apa Allah ubah mereka jadi kera secara khusus. Sebab antara ikan dengan kera, mana yang secara luaran fizikalnya lebih dekat dengan rupa manusia? Antara ikan dengan manusia, ikan dengan kera, kera lebih dekat kepada manusia berbanding ikan. Jadi kera ni secara luaran zahir fizikal nampak macam manusia yang hebat, yang mulia, yang berakal, yang Allah bagi banyak kelebihan. Kera secara luaran nampak macam manusia yang hebat. Tetapi realiti hakikatnya kera tu adalah binatang. Tu kera. Realitinya dia binatang. Jadi Allah nak kata, nak tunjukkan golongan yang kedua yang langgar larangan ni, kenapa Allah ubah jadi kera, yang luaran nampak macam manusia yang mulia, tapi realitinya dia adalah haiwan binatang. Sebab golongan kedua, ketika mereka langgar larangan takat ikan tu, mereka langgar secara terang-terangan ke? Tak. Mereka langgar larangan dalam keadaan mereka tak tunjuk sangat mereka langgar larangan. Mana bila mereka langgar larangan tu bukan hari Sabtu, ramai-ramai jom kita turun ke laut. Tak. Hari Sabtu tu mereka tunjuk baik. Tengok kami hari Sabtu Sejahtera tak ada turun ke laut, kami itikaf kat surau masjid aja. Hari Sabtu secara zahirnya mereka orang baik. Habis mereka langgar larangan macam mana? Ikut pintu belakang. Mereka secara zahir nampak macam orang baik, tak turun ke pantai ke laut, tapi realitinya mereka nak tipu Tuhan. Jadi bila perangai mereka depan tunjuk baik dengan Tuhan, tapi belakang main hilah tipu Tuhan macam-macam, Allah ubah mereka jadi satu makhluk yang luaran fizikalnya nampak macam manusia yang mulia, tapi realitinya dia adalah haiwan binatang. Sebab mereka bila langgar larangan Allah dengan hilah, dengan tipu tu, mereka lebih teruk daripada haiwan dan binatang. Luaran nampak macam orang baik, hati mereka penuh hilah dalam nak menipu dan memperdaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 66 selepas tu Allah beritahu apa hikmah di sebalik peristiwa yang Allah ceritakan ni. Hikmah ni penutuplah. Allah berfirman suara pun nak habis. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. Allah berfirman, lalu kami jadikan peristiwa itu sebagai apa? Sebagai pencegahan, azab yang mencegah orang-orang yang menyaksikan peristiwa tu. Jadi orang lain yang tak terlibat dengan aktiviti tangkap ikan pada hari Sabtu, dia orang tengok, ui nasib baik aku tak join dia orang, kalau tidak dengan aku jadi kera sekali. Jadi tu baina yadaiha, orang yang ada menyaksikan peristiwa tu, mereka dapat pengajaran dan menambah keimanan mereka dan ketakwaan takut kepada Allah. Dan wama khalfaha, dan juga sebagai pencegahan kepada orang-orang yang selepas itu. Mana orang-orang yang menyaksikan peristiwa tu, dia orang dah nampak, dia orang jadi takut. Lalu satu hari nanti mereka akan ceritakan kepada anak mereka, cucu mereka, cicit mereka, generasi seterusnya. Dan itu yang berlaku di kalangan Bani Israel. Kisah ini sangat famous di kalangan mereka sebab mereka warisi turun-temurun. Mereka cerita pada anak cucu mereka, cicit mereka, jangan langgar larangan Allah, kalau tak nanti jadi macam sebilangan nenek moyang Bani Israel yang diubah jadi kera. Jadi Bani Israel mereka warisi kisah ini sebab nenek moyang mereka yang selamat dulu takut dengan apa yang berlaku dan cerita pada generasi seterusnya. Tapi generasi seterusnya di kalangan Bani Israel ambil pengajaran ke tidak ambil pengajaran? Allah akhiri ayat ini dengan firman-Nya, dengan perkataan akhir itu seronoklah. Mana dah nak berakhir dah. Jadi Allah berfirman wa mau'izatan, dan sebagai peringatan pengajaran untuk semua orang, tidak, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Mana Allah bagi tahu kisah ni, semua orang tahu kisah ni. Bani Israel tak ada siapa tak tahu kisah ni, tetapi akhirnya yang betul-betul boleh ambil pengajaran dari kisah ni semua Bani Israel, semua orang tidak. Hanya orang yang ada ketakwaan dalam hatinya sahaja boleh mengambil pengajaran. Adapun orang yang tidak ada ketakwaan, dia dengar cerita ni sekadar seronok dengar sahaja, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga, tak sempat tembus telinga kiri pun. Jadi itu yang Allah tekankan tentang kepentingan ketakwaan dalam diri manusia, kerana tanpa takwa apa sahaja nasihat,
dan teguran dan kisah cerita, banyak cerita pada dia tidak akan berguna kalau hati itu kering daripada ketakwaan. Jadi antara bila cerita tentang Bani Israel, yang ada di antara mereka yang lakukan amar ma'ruf, nasihat dan teguran. Dan ini pengajaran untuk kita supaya sentiasa juga saling tegur menegur dan beri nasihat. Dan terutama kadang-kadang antara benda yang kadang-kadang kita nak nasihat orang tu, kita nak tegur dia, tapi kadang-kadang kita rasa segan, malu. Contoh apa? Contoh nak tegur ustaz lah. Ustaz 7.30 bila nak berhenti. Nak nasihat dah cakap suruh berhenti, tapi takkan nak tegur ustaz ni, segan pula. Jadi kita ustaz pun kita faham lah dia nak tegur tu, tapi dia tak sampai hati. Jadi supaya kita terselamat daripada azab kemurkaan Allah, kita berhenti awal-awal lah. Sebelum mereka tegur dan kita tak terima teguran nasihat. Jadi tu sedikit sebanyak yang kita lihat. Ni kisah yang kita biasa dengar dari kecil, kisah hari Sabtu. Tapi kita lihat kelainan sedikit bila kita kupas kisah ini dan kita baca sendiri sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam Al-Qurannya, di dalam Al-Baqarah dan Al-A'raf, dan ada kesempatan lain kita lihat di dalam yang diceritakan dengan lebih terperinci di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita berhenti pada kisah hari Sabtu ini, dan ayat berikutnya adalah ayat yang lebih panjang yang kita akan masuk pada kisah yang lebih menarik dan lebih sensasi. Sebab apa? Allah akan ceritakan pula tentang kisah yang menjadi nama surah ini, iaitu kisah Al-Baqarah, kisah lembu betina. Apa dia lembu betina tu? Kita pun baru lepas musim korban, yang kita dah korban lembu jantan, lembu betina apa. Jadi rehat dulu pasal lembu ni, kalau akan datang baru kita masuk pasal kisah yang bermula ayat 67 Al-Baqarah nanti. Jadi itu sedikit sebanyak yang kita ambil ibrah dan pengajaran daripada ayat-ayat surah Al-Baqarah ini, dan semoga apa yang kita kongsikan ini sedikit sebanyak bermanfaat dan apa yang baik daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dan kalau terkasar bahasa. Dan akhir sekali, sebelum mengakhiri majlis ilmu kita ini, saya dengan rendah hatinya mewakili Ma'had Tahfiz Al-Itqan di Taman Nirwana Ampang memohon jasa sebagai tuan-tuan dan puan-puan membantu pelajar-pelajar ini mempelajari, membaca dan menghafal Al-Quran. Semoga selagi pelajar ini membaca walau satu huruf daripada Al-Quran, dan kita pernah ada saham, automatik malaikat transfer bagikan saham pahala kita dan menjadi bekalan menghadap Allah Ta'ala. Dan kami mendoakan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik di sisinya, dengan keberkatan di dalam rezeki, kesihatan pada tubuh badan, serta ketenangan di dalam kehidupan. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.